حضرة النبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بنور الحلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا فهما وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك أبدا يا الله يا حكيم يا قدير يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana limpahan kurniaan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala dapat kita berkumpul lagi. Walaupun jarang-jarang bertemu, tapi alhamdulillah bersyukur masih lagi ingat jalan sampai ke sini. Tadi datang ke sini ni boleh tahan juga dia punya pening dia tu. Sebab kita ikut Tesco. Masuk Tesco kan, tak ada Tesco dah. Apa nama tu? Lotus masuk kat Lotus tadi dah melilau dah, ke mana pergi tak tahu lah. Tapi cuba usaha juga, tak nak pakai Google Map. Alhamdulillah sampai, tak sesat pun. Kereta je banyak. Alhamdulillah. Pertama sekali, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang apabila disebutkan perkataan syukur itu iaitu kita menggunakan anggota ataupun kita membelanjakan, kita gunakan apa-apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sama ada daripada pendengaran ataupun penglihatan ataupun lain daripada keduanya. Kita gunakan apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita ila ma khuliqa li ajlih, kepada tempat yang diciptakan untuk dia. Maka kalau seseorang itu membelanjakan, menggunakan apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada dirinya ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada penglihatan dia ataupun pendengaran dia ataupun apa-apa pun sahaja, tak kiralah yang dia dapat daripada Allah, yang dia dapat di atas muka bumi ini, kalau sekiranya dia gunakan semua perkara itu ke jalan Allah, ke jalan yang diredai oleh Allah, maka itulah yang dikatakan sebagai orang yang bersyukur.
Sebab itu kata ulama, asyukru huwa sarful abdi jami'a ma an'amallahu ta'ala alaih minas sam'i wal basari ila ma khuliqa li ajlih. Yang kita cakap terjemahan tadi tu, yang mula-mula tu terjemahan dia lah tu. Maknanya membelanjakan seorang hamba akan sekalian apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepadanya, minas sam'i, daripada mendengar, wal basari, dan daripada melihat, wa ghairihima, dan lain daripada keduanya, ila ma khuliqa li ajlih. Maka bilalah dikatakan syukur itu menggunakan kepada jalan yang sepatutnya, maka jalan yang sepatutnya itu ialah perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Bila sebut ma khuliqa li ajlih tu, kita gunakan mata kita, telinga kita, pendengaran kita, kemaluan kita, mulut kita, semua harta kita, tak kiralah apa yang ada pada kita. Apabila disebutkan ila ma khuliqa li ajli itu, maknanya kita gunakan ke jalan keredaan Allah. Jalan keredaan Allah maksudnya kita buat perkara itu, satu perkara itu, kita gunakan perkara itu dan Allah suka kita buat benda tu. Itu makna redha. Nah, macam ibu redha dengan anak, maksudnya ibu dia setuju dengan anak dia. Oh, anak dia pergi sapu lantai kat rumah, sapu sampah dekat rumah dia, bersih. Ibu dia suka tak? Suka, senyum, seronok. Redha. Ya, itu makna redha. Nampak? Jadi kalau kita nak gunakan perkara-perkara ini ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari keredaan Allah, maka dengan siapakah kita nak dijadikan satu contoh bahawa orang ini tak pernah pun ketinggalan daripada hidupnya itu daripada membuat perkara yang diredai oleh Allah. Maknanya dia daripada hidup, daripada kecil sampailah ke meninggal dunia, sampai ke wafatnya, tak pernah Allah Ta'ala tak redha di atasnya. Bahkan Allah Ta'ala redha daripada segala perbuatan dia, segala perkataan dia, gerak dia, diam dia, semua Allah Ta'ala redha. Siapakah orang itu? Kalau bukan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau tak kerana Rasulullah, maka Rasulullah itu boleh dikatakan apa yang Rasulullah buat itu semua Allah Ta'ala redha. Maka Rasulullah itulah dijadikan sebagai ikon. Maksud kita kan ikon, bukan ikon. Dijadikan sebagai ikon orang yang terbaik yang berada di dalam redha Allah. Jadi kalau kita nak jadi orang yang terbaik di dalam redha Allah ini, maka ikutlah, contohilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat nawaitu ittiba'un nabi, sahaja aku mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita nak mengikut seseorang, kita nak ikut Nabi. Bila sebut ikut Nabi, apakah kita hanya mengikut Nabi semata-mata? Oh, kita ikut Nabi je, orang lain semua tak boleh ikut. Tidak. Tak boleh kata macam tu. Bila kata ikut Nabi je, orang lain semua tak boleh ikut. Tak. Sebab apa? Apabila yang disebutkan dalam perkataan as-sunnah, sunnatullah, ataupun man sanna sunnatan, bila sebut di dalam satu perkataan sunnah, sunnah ni maknanya kita membuat satu perkara, yang mana satu perkara tadi itu bukan kita buat sebab kita saja, bukan kita buat saja-saja. Bukan benda tu kita buat saja-saja, bahkan kita buat itu dan kita mengharap orang akan ikut perbuatan kita. Itu makna sanna. Man sanna sunnatan tu, kita buat satu perkara. Faham tak ni? Sunnah ni, kita buat satu benda yang mana kita buat bukan sebab kita buat saja-saja, bahkan apa yang kita buat tadi tu akan ada orang yang mengikut kita buat. Faham tak ni? Itu makna sunnah. Sunnah tu benda tu. Kalaulah sekiranya apa yang kita buat itu diredai oleh Allah, maka dia dikatakan sunnah yang baik. Kalau kita buat perkara itu tidak diredai oleh Allah, tidak diredai oleh Rasul, tidak diredai oleh ijma' ulama' dan qiyas,
maka itu dikatakan sunnatun sayyi'ah. Jadi perkataan sunnah itu satu benda yang sangat-sangat luas, bukan hanya tertentu dengan Nabi SAW semata-mata. Bahkan Nabi itu ialah ibu bagi segala sunnah. Maksud bila ibu bagi segala sunnah, tak boleh kita nak pertikaikan apa yang Nabi buat itu keluar daripada sunnah. Tak boleh. Apa yang Nabi buat semua sunnah. Adapun orang lain buat itu, apakah dikatakan sunnah? Kalau sekiranya diredai oleh Allah, kalau sekiranya diredai oleh Rasul, ijma' ulama' dan qiyas, semuanya orang setuju, maka itu masih diistilahkan sebagai sunnah. Contohnya apa? Contohnya berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Pada satu ketika dulu, Imam Masjid Quba, ni kita pasal hijrah, nanti kita tak masuk dengan tajuk. Tajuk dia tak masuk kan, Ustaz ni kita ni dah hijrah ke? Tajuk kita yang tu kan. Nanti kita masuk dalam bab ni. Nah, pada satu ketika dulu, Imam Masjid Quba pada zaman Nabi masih hidup, Nabi masih hidup lagi. Ni nak cerita, kalau sunnah ni sekalipun kalau Nabi tak buat, tapi Nabi redha dengan perbuatan tu, jawapan dia masih di dalam kata sunnah, bukan bid'ah lagi tu. Nah, Nabi tak buat, tapi Nabi, orang mengadu kat Nabi, Nabi kata tak ada masalah, tak ada apa isu pun. Dia kan buat benda jahat pun, dia buat benda baik, maka itu masih lagi dikatakan sunnah. Boleh beramal, boleh, tak ada masalah. Sebab sunnah ni benda besar. Satu hari Imam Masjid Quba ni dijadikan amalan dia, setiap kali sembahyang setelah membaca Fatihah, dia akan membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ni dah jadi amalan dia. Dia suka benda ni. Lepas daripada baca Qul huwallah, baru dia baca surah yang lain lah. Setiap kali lepas Fatihah, baca Qul huwallahu ahad. Nah, lepas tu baru baca surah Idza jaa nasrullahi wal fath, contoh. Lepas baca Fatihah rakaat kedua, baca Qul huwallahu ahad dulu. Lepas tu baru baca surah Alam nashrah laka sadra. Nampak? Begitulah sembahyang seterusnya, sehingga kan orang-orang dekat Masjid Quba ini mengadu kepada Nabi SAW. Orang mengadu, kata, "Ya Rasulullah, Imam Masjid Quba ni dia buat satu benda yang kau pun tak buat." Nabi tanya, apa yang dia buat? Dia kata dia setiap kali sembahyang, dia akan baca surah Qul huwallahu ahad dulu, lepas tu baru dia baca surah. Lepas Fatihah Qul huwallah, lepas Fatihah Qul huwallah. Nabi tak buat macam tu. Zaman Nabi pun Nabi tak buat. Lalu Rasulullah SAW panggil dia. Rasulullah panggil imam masjid tu datang bertemu Nabi SAW. Dan pada ketika itu Rasulullah tanya pada imam tu, "Wahai imam, aku dengar kau buat satu benda yang lain daripada yang aku buat. Kau sembahyang baca Fatihah, baca Qul huwallahu ahad, lepas tu kau baca surah. Betul ke?" "Betul," kata imam tu. Rasulullah tanya, "Apa alasan kenapa kau buat macam tu?" Alasan Nabi, elat. Ni kita katakan ni benda, nak kata benda ni benda molek, benda tak molek, berdasarkan elat. Tengok elat dia dulu. Kalau dia kata elat ni saya dapat wahyu ke apa ke, munasabah kata tak betul. Tapi bila ditanya pada imam tersebut, imam kata, "Fa inni uhibbuha ya Rasulullah." Aku suka sangat baca surah Al-Ikhlas ni. Setiap kali baca surah Al-Ikhlas rasa, orang kata apa, rasa lain macam lah. Macam tu. Setiap kali baca surah Al-Ikhlas ni, dia semayang, dia rasa mentauhidkan Allah Ta'ala tu jadi kuat. Contohlah kata elat dia kan. Setiap kali aku suka sangat baca surah Qul huwallahu ahad. Dia tak rasa sayang kalau dalam sembahyang tak baca surah Qul huwallahu ahad. Ni benda apa ni? Oh, ada mikrofon. Terkejut kat dia ke situ. Kan telefon siapa tinggal. Apa GoPro. Kan? Hilang lah tadi kan. Jadi bila kata imam tadi tu, "Fa inni uhibbuha," kan, aku suka benda-benda nak baca Fatihah, baca surah dia, Rasulullah kata kalau kamu buat itu berdasarkan kamu suka, maka Rasulullah kata teruskan. Nampak? Engkau suka surah Al-Ikhlas, suka nak baca dalam sembahyang macam tu, Rasulullah kata teruskan. Tak, Allah Ta'ala lebih suka orang yang suka akan benda yang baik. Nah, jadi bila kita sebut perkataan, ni masuk tajuk.
Bila masuk kita katakan perkataan hijrah, dah hijrah ke belum kita ni? Soalan dia. Tajuk dia tu merupakan satu pertanyaan. Jadi bila pertanyaan nak kena tanya seorang-seorang. Nak? Jangan marah saya, marah yang bagi tajuk tu. Dia tanya kita ni dah berhijrah ke belum? Dah hijrahkah kita? Baik. Bila sebut dalam perkataan hijrah, kalaulah sekiranya kita sudah sampai kepada satu tahap, insya-Allah, Allahumma rzuqnal wusul ilaika wa ila nabiyyika wa ila ibadikas salihin. Kita minta, kalaulah sekiranya kita ni sampai kepada tahap kesyukuran tadi. Syukur, apa makna syukur tadi? Kita gunakan anggota kita, mata, telinga, lidah, semua ke jalan Allah. Nah, semua dicari buat itu di dalam membuat perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya engkau sudah berhijrah daripada kejahilan kepada cahaya iman. Ini hijrah. Bilalah nak boleh pada bersyukur tadi tu, hijrah ini, bila sebut perkataan hijrah, dalam hijrah ada satu benda yang sangat-sangat penting. Bukan sekadar berpindah satu tempat kepada satu tempat, tetapi di dalam hijrah, orang yang berhijrah ini, dia mesti ada 4 perkara yang mesti kena ada. Nak hijrah satu tempat ni mesti kena ada 4 perkara. Pertama sekali yang paling besar ialah niat. Sebab itu Nabi SAW kaitkan hadis innamal a'malu binniyat itu dengan faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Pertama sekali hijrah itu mestilah dengan niat. Yang kedua, orang yang berhijrah itu selain daripada niat, mestilah dia berilmu. Ni, nak hijrah ni kena ada ilmu. Nak? Kita nak hijrah daripada alam kejahilan dan kepada alam ilmu, mesti kena kenal dulu. Oh, dulu saya tak pandai memasak, sekarang ni saya nak hijrah, saya nak belajar memasak. Memasak tu tahu tak benda apa? Tahu. Masak ni buat benda campur, itu campur bahan itu, jadilah masakan. Okey, sekarang awak boleh pergi belajar. 2. Yang ketiga iaitu istiqamah. 3 istiqamah. Kalau awak berhijrah, awak tak istiqamah dengan niat kamu tak ada daimun bin niyah, jangan hijrah. Kalau kita rasa kita tak ada istiqamah dengan kerja kita, dengan kerja dakwah kita, jangan hijrah dulu. Nak? Kalau rasa nak istiqamah, nak belajar istiqamah, silakan hijrah. Nampak? Macam guru kami dulu, dia cerita, dia dulu daripada RMC. Kan, belajar universiti, ilmu bahagian kedoktoran, akhirnya keluar daripada keluar daripada kolej, lompat lari masuk pondok. Sebab apa? Seronok ngaji duk pondok. Bila ngaji duk pondok, seronok, apa jadi? Kena marah dengan mak ayah, kena marah dengan keluarga, kena buang keluarga, sampai tahap macam tu. Nah, tapi istiqamah belajar ada ke tak? Ada tak? Ada, duduk mengaji juga. Tak apalah, mak ayah tak nak mengaku anak pun tak apa. Daripada belajar ilmu apa tu, universiti tu, baik belajar ilmu pondok. Ini dia, bukan saya nak kempen. Faham elok sikit? Kau kata ustaz ni kempen ni jumut dia ngaji pondok, teman-teman dia ngaji pondok je betul. Dah, awak nak ngaji universiti, ngajilah, tak ada masalah. Nah, ni cerita dia. Nampak? Ngaji sampai kena halau, sampai dibuang keluarga habis semua, mak ayah tak ngaku anak. Sebab anak dah elok-elok ngaji universiti, ada MC dah tu, bukan senang nak masuk dalam tu. Tiba-tiba lari. Lari duduk tempat, nak pondok atap pun nak runtuh. Waktu tu zaman pondok Tuan Guru Ali Selia kan, dekat rantau tu. Ngaji belajar kat situ, siang zikir, malam ngatib, siang ngaji, malam ngatib, siang ngaji, mengatib macam surau tu, macam nak runtuh kan. Siapa yang pernah pergi dulu arwah Tuan Guru Ali tu ingat kan, ngaji surau macam nak runtuh punya, zikir punya dah kuat dulu kan. Hijrah.
Tapi kalau sekiranya tidak ada istiqamah, agak-agak boleh tak nak hijrah? Tak boleh. Nampak? Alamak ayat tak apalah, patah balik dah, tak jadi hijrah. Ini contoh. Nampak? Yang keempat, yang terakhir, bila sebut dalam perkataan hijrah, Nabi kata mesti dia akan ada perkara iaitu jihad. Jihad ni maksud apa jihad? Jangan kita ingat siapa nak pergi berhijrah kena pergi perang dulu, angkat senjata. Bukan. Jihad ni dengan maknanya melawan segala perkara yang tidak seronok. Ini makna jihad. Nah, kita lawan segala benda yang tak seronok dengan kita, benda yang menyusahkan, yang menghalang kita. Ini makna jihad. Sebab itu Nabi sebut di dalam perkataan niat tadi tu, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Sesiapa yang hijrahnya tadi itu, niat dia tadi, istiqamah dia tadi itu, ilmu dia tadi itu, dia nak bawa pi kepada Allah dan Rasul. Nabi kata apa? Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Pasti dia akan dapat Allah dan Rasul. Pasti, confirm. 100% dia akan dapat. Tapi wa man kana hijratuhu di dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau sekiranya hijrahnya itu kepada perempuan yusibuha, yang menjadi musibah bagi dirinya, di dunia, yang akan menjadi musibah bagi dia. Maknanya dia kejar apa? Saya hijrah kerana nak cari dunia, yang mana dunia tu akan memberi musibah pada dia pada satu hari nanti. Maksud dia apa? Orang yang kejar dunia, orang yang mencari dunia, dan dia tak pernah terfikir pun bahawa dunia ni akan memberi musibah, memberi ancaman pada diri dia balik. Beri ancaman ke tak beri ancaman? Kalau ke akhirat kena hisap, fikirlah. Tak? Ustaz, macam tu tak boleh lah. Nak cari duit boleh, nak cari duit, nak jadi orang kaya boleh. Tapi jadikan dunia mazra'atul akhirah. Jadikan dunia itu empat tutup bercucuk tanam bagi akhirat. Tak, saya nak beli rumah 5 Ustaz, 5 biji saya ada rumah. Alhamdulillah, bagus dapat rumah 5 biji. Lepas tu 2 biji rumah tu saya nak buat rumah anak yatim. Tak kena jadi mazra'atul akhirah namanya tu. Walaupun awak bekerja, awak keluar duit, awak sponsor, awak buat tu, itu mazra'atul akhirah. Nampak? Saya nak beli duit banyak Ustaz, saya nak beli tengok Allah masjid surau ni, tak, kereta van pun tak ada ni, nak angkat jenazah pun susah, beli van jenazah sebiji. Mazra'atul akhirah atau bukan? Ya, mazra'atul akhirah. Itu kata mazra'atul akhirah, dunia yang menjadi mazra'atul akhirah. Itu contoh. Nah, yusibuha, dunia yang akan memberi musibah pada dia, awimra'atin yang kihuha, ataupun perempuan yang untuk dinikahinya. Kejar perempuan. Ni banyak ujian ni dulu ngaji, zaman-zaman ngaji universiti dulu kan. Nak masuk sekolah, dekat sekolah dah ada cewek dah. Orang cewek yang orang Kelantan kata ada gewek. Nak ngaji, waktu ngaji sekolah dah ada gewek dah. Kapung ada gewek. Lepas tu nak pergi pisah jauh. Allah, payahlah, berat hati tu. Nak pergi tinggal juga. Allah lah. Gewek hak ni kat tinggal hak comel ni kat kelik nanti. Bahan korang lain dah lah. Takkan nak ingat kita lagi kot. Kita lama dah kita tak cara ke dia. Contoh. Tak, sampai kadang-kadang orang sanggup berhijrah satu tempat ke satu tempat semata-mata nak mengejar perempuan. Sebab kata dia cinta sejati lah tu kan. Padahal demi cinta monyet je tu. Nah, Nabi kata fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan pergi hijrah. Apa yang dia nak pergi hijrah, dia akan dapat yang tu. Maknanya bila hijrah dia pergi ke sana, hijrah dia pergi kepada dunia, dia tak ada dah hijratullah wa rasul. Dia dah tak ada dah kata-kata dia ni berhijrah kepada Allah dan Rasul. Tak ada dah. Bahkan hijrah dia telah dihalang oleh 2 perkara besar. Pertama sekali dunia, yang kedua ialah perempuan, perhubungan. Sebab itu bila sebut perkataan, bila Nabi sebutkan perkataan niat dalam hijrah, pertama sekali adalah niat. Kenapa niat mengambil penting, perkara penting di dalam hijrah? Sebab seseorang kalau sekiranya dia tidak ada niat, maka dia tidak akan bergerak dari satu tempat kepada satu tempat yang lain. Mustahil. Orang yang tak ada niat,
dia tidak akan bergerak daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Contohnya orang yang tidur. Orang yang tidur, dia bergerak satu tempat ke satu tempat yang lain tak? Dia ada tak niat benda lain? Orang tidur tu, dia ni niat kan? Dia nak tidur lah, tidur. Dia pun tidur. Contoh, jangan tidur. Nah, bila dia tidur tu, adakah dia berhijrah satu tempat? Tak, dia takkan berhijrah. Nampak? Bila sebut niat ni, contoh katakan, saya nak apa? Nak pergi bilik air sat. Kita pun bangun daripada tempat duduk ni, berjalan, pergi kat bilik air tadi tu. Betul tak? Kan? Kita pun pergi kat bilik air tu. Ini makna hijrah. Berpindah dari satu tempat kepada satu tempat yang lain dengan biniyatin makhsus, dengan niat yang tertentu. Kalau kita contoh kata emergency, ni contoh ni, yang kata istiqamah apa semua ni, kan? Kita niat nak pergi ke bilik air, nak buang air. Keluar sampai kat sini, pintu kunci. Agak-agak kita berhenti tak? Ni tak tahan ni, perut ni tak tahan ni, sakit perut ni. Orang Kelantan kena uluran. Kena penyakit uluran. Uluran ni maknanya sakit perut lah. Nak kencing, nak berak tak tahan ni. Kita gigi boom, masuk kot pintu ni. Tengok Allah pintu kunci. Kita pun tak apalah, biar sini je lah. Macam tu ke? Tak. Kita akan berusaha. Usaha itu yang dikatakan mujahadah. Mujahadah lah tu. Usaha cari pintu lain. Tingkap boleh buat tingkap. Kalau kau tingkap pun tingkap lah, asalkan boleh sampai. Bila ada benda yang menghalang kita daripada sampai kepada tempat maqasid kita, kita sanggup rempuh. Ni panggil mujahadah. Nampak? Dalam masa yang sama dia ada istiqamah. Ni kita kata sebut tadi ni. Bila nak hijrah tadi, tidak akan tempuh dua tu. Hijrah, mujahadah dan juga istiqamah. Sanggup buat apa saja demi nak menyampaikan diri kepada bilik air tadi tu. Nampak? Sampai pula kat bilik air pula tak ada. Contoh. Patah balik tu, pergi cari pula tu. Nak? Allah, mana botol air, cari botol air. Ni ada botol air, ambil. Bawa botol air. Ini orang panggil mujahadah istiqamah. Barulah sampai usul pada tempat dan dimaksudkan, dan sampai ke tempat yang dia hijrah tadi itu. Ingatlah, di situ adalah destinasi dia. Maknanya di situlah dia akan dapat keseronokan. Di situlah dia akan membesarkan empire dia. Sebab itu Nabi SAW, boleh tak kalau Nabi nak berdakwah hanya duduk di Mekah, tak perlu ke Madinah? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah, boleh. Tapi kenapa Rasulullah berhijrah? Rasulullah ajar pada kita, kadang-kadang tempat kelahiran kamu itu bukan untuk kamu membesarkan rezeki kamu, bukan dekat situ. Lahir di situ, tapi tempat kamu bukan di situ. Pergi tempat lain. Berapa ramai orang kat sini yang bukan Negeri Sembilan? Ada tak? Ke tak ada? Semua Negeri Sembilan sini lah. Semua Negeri Sembilan lah. Ini pecah rekod ni pada semua Negeri Sembilan ni. Ada tak? Kan yang daripada Selangor, daripada Johor, daripada Melaka, daripada Kelantan, daripada Terengganu, daripada Perak, daripada Perlis, daripada Kedah, dari Langkawi, Sabah, Sarawak, Brunei, Kemboja, habis Indon. Kan banyak tu kan. Kita main sebut je. Gelak-gelak tu ialah tu negara dia dah tu. Kena ke Indon sudah. Nak boleh kira Bangladesh nanya. Faham? Bila lah dah berhijrah sampai tahap macam tu, maknanya kita nampak kita punya bukan, walaupun dekat sana kita lahir, Rasulullah dilahirkan, tapi Rasulullah membesarkan empire Islam di mana? Di Madinah. Satu. Yang kedua, tengok apa yang Rasulullah buat. Ni dia kata kalau nak hijrah tak hijrah ni, dah hijrah ke belum? Tengok apa yang Rasulullah buat apabila Rasulullah berhijrah. Bila Rasulullah keluar daripada Mekah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pertama sekali Rasulullah sebelum daripada keluar, Rasulullah telah diancam. Maknanya orang yang nak menegakkan satu perkara, niat dia ni, kalau dia nak tegakkan niat dia, dia akan menghadapi musuh. Tak? Pengurusi Masurau ni ada tak? Pengurusi mana tu pengurusi? Depan ni dah pengurusi. Orang mana asal? Orang ni. Asal mana? Orang Johor. Pada baju biru kan.
JDT kan, biru lah. Kita tak tahu orang mana baju gini kan. Contoh kita katakan, bila kita nak menegakkan satu surau, contoh kata kita tengok surau ni, surau ni dah besar, dah diluahkan. Rasa dulu sini dulu kan, petik dulu. Waktu kita nak keluarkan, nak buat idea, kita ada niat, kita nak besarkan surau, ada tak halangan yang tuan tempuh? Ada tak? Contohnya apa? Bajet. Tengok ni, benda yang menghalang ni. Kalaulah kita contoh kata, alamak, kita kira bajet total semua sekali berapa ribu? Berapa ribu? Dalam 70,000 kata, contohlah dalam 50,000 macam tu lah. Contoh kata bajet nak buat kos ni 50,000. Duit ada berapa? Duit ada 15,000. Tak apalah, kita tak payahlah besarkan, kita 15,000 je pun. Agak-agak terbina tak benda ni? Nak tak nak, bila orang yang nekat untuk berhijrah, nak membuat satu benda besar, ni hijrah ni orang panggil ni, mesti dia kena rempuh segala masalah. Paksalah tayang muka dekat tu, cari dana, ketuk pintu rumah ke rumah, tanya siapa nak sumbangan, berubah-ubah. Itu yang kalau orang ahli Korea yang baik, kena ahli Korea yang jenis tak puas hati pula, songlap duit lah tu. Macam mana? Nampak? Orang fitnah kita, kata masjid ni dah buat 50,000 ya ke? Ini kos 2,000 je ni contoh kata. Ada tak orang komplain je tu? Mesti ada. Nampak? Ini kata benda ni nak kena hadap ni. Kalau sekiranya kita goyang dekat sini, kita tak istiqamah, kita tak mujahadah, tak lawan halangan-halangan ni, agak-agak boleh tertegak tak surau ni. Nampak? Sebab itu kata tok guru saya dulu, yang mengkritik ramai, yang membantu tu sikit je. Tapi kalau tak ada daripada yang kritik, yang membantu takkan ada. Sebab tu biar orang kritik kita. Orang nak iktiraf kita, orang nak kritik kata, biar. Sebab kalau tak ada orang kritik, takkan ada yang membantu. Nampak? Bila ada orang kritik, inilah yang kita kadang-kadang jadi semangat, kita nak buat, nak cari bantuan lagi. Betul? Ni kata hijrah ni. Maknanya ini satu benda. Ini benda yang kita boleh lihat dengan mata. Waktu Rasulullah bila pindah ke Madinah, keluar daripada Mekah, Rasulullah dah diancam untuk dibunuh. Bahkan bukan hanya sekadar diancam untuk dibunuh, bahkan diburu oleh orang-orang Mekah. Ada Rasulullah gayang, tak apalah, tak jadilah, cakap Abu Jahal, surrender kita balik Mekah balik, tak jadi. Ada? Tak ada. Rasul teruskan. Hatta sampai jumpa dengan orang yang nak bunuh Nabi kan, Suraqah tu kan. Jumpa dengan Nabi tu, nampak kejar Nabi SAW. Nampak? Sampai bergelut dengan Nabi SAW. Ini kata orang hijrah satu. Yang kedua, bila dia dah sampai betul-betul Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah nak tunjukkan sebelum daripada sampai ke kota Madinah, apa Nabi buat? Nabi bina satu masjid, betul tak? Masjid tu masjid yang pertama sekali, Masjid Quba. Bila Nabi bina masjid, maknanya sebelum daripada Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah dah setkan, jadikan Madinah ini, kota Madinah ini adalah tempat orang-orang yang berilmu. Ni tempat dia. Maka Rasulullah siapkan satu center untuk ilmu ini. Orang kata keluar, orang panggil Manba'ul Ilm. Manba'ul Ilm maknanya tempat terbitnya ilmu, keluarnya ilmu. Macam orang kata mata air tu, mata air keluar bunga-bunga. Apakah nama tempat mata air ilmu ini? Mata air ilmu ni dekat mana kalau kat Madinah? Kita katakan kalau air tu, sungai tu, dia punya mata air, maknanya sumber daripada situlah habis mengalir tak ke mana-mana pergi air tu kan. Satu kampung boleh merasa minum air tu. Mata air tu orang panggil kat mana? Itulah yang dikatakan masjid. Ni surau tempat kita belajar, ni mata air ilmu ni. Sebab orang tak masuk dalam ni cerita pasal ikan goreng mahal ke apa, tak ada. Nampak? Orang tak masuk dalam ni, duk main kerum ke main apa, tak ada. Bila masuk dalam ni, berarti ini tempat ilmu. Ini mata air dia. Nampak? Sebab itu sahabat-sahabat, bila Rasulullah buat masjid, maka semua masuk dalam tu. Bila masuk dalam tu, ada tak sahabat orang-orang Madinah yang tak masuk Masjid Nabawi? Ada? Bukan tak ada. Bila Rasulullah berdakwah, Rasulullah mengajar sahabat-sahabat di dalam masjid,
Ada tak orang-orang yang tak masuk masjid? Ada tak? Ada yang sibuk berniaga ke, yang sibuk jaga mak ayah ke, isteri-isteri tak keluar. Tak, isteri. Isteri-isteri tak kira lagi lah. Isteri ke isteri silang tahan lah. Orang rumah, isteri-isteri yang tak masuk, tak dapat datang masjid. Orang tua yang tak datang masjid. Ada tak? Ada, ramai. Bahkan orang yang tak masuk masjid ni lebih ramai daripada orang yang di dalam masjid. Macam mana benda tu boleh keluar? Bilalah masjid tu dikatakan mata air bagi ilmu, air tu bila melempah, maka orang yang duduk di dalam surau ni, dalam Masjid Nabawi ni, bila keluar kepada masjid, keluar daripada masjid, apa dia buat? Dia dah sebar kat kedai kopi tu. Sebar kat kedai kopi, sebar dengan isteri, sebar dengan mak, sebar dengan ayah yang tak larat nak datang, sebar dengan bos yang sibuk bekerja. Mereka lah yang pergi ni. Nampak? Sebab itu kita kata ni mambaul ilm, ni hijrah ni. Ni hijrah betul ni. Kalaulah orang ahli Korea ni, tapi masalah kita sekarang ni, oleh kerana kita ni sudah dijajah. Kita baru nak hijrah, kita dah dijajah dengan pemikiran-pemikiran yang dibangsakan pada duniawiyah. Kita sibuk dengan cerita pasal isu-isu dunia. Cerita pasal perang Rusia, cerita pasal perang Ukraine, cerita pasal Korea, cerita pasal artis, cerita pasal tu, cerita pasal ni. Kalau kita dah sibuk benda tu, walau kita masuk masjid, surau ini mambaul ilmi, surau ini tempat terbitnya segala ilmu. Ilmu-ilmu keluar macam-macam. Berapa banyak ustaz mengajar kat sini? Ramai mengajar sini kan? Penuh tak? Setiap hari ada orang ajar. Setiap hari ada orang mengajar. Maknanya kalau orang surau ni tak payah pergi pondok, tak apa. Duduk sini tak ada kitab boleh jadi alim tu. Betul? Nampak? Saya cakap terang. Lepas tu saya bangga jadi orang Negeri Sembilan, walaupun mak ayah orang Perak. Saya bangga jadi orang Negeri Sembilan. IC 05, Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Negeri Sembilan ni, kata guru saya, Dr. Yusri, saya kata orang Negeri Sembilan ni, tok guru orang alim dah terlalu ramai. Kau tak payah ngaji pondok pun tak apa. Duduk surau masjid tu, dia ranji lah. Macam-macam jenis tok guru ada datang situ. Alim lah kau kat situ. Betul? Ramai sangat. Ustaz Khairuddin ngajar sini kan? Kau dah tak ngajar lah? Ustaz Khairuddin bongek-bongek. Kau Ustaz Hafiz ngajar ni? Ustaz Nasrul. Contoh katakan, orang-orang ngaji pondok datang, orang sini datang. Alim orang sini hari-hari ada kelas. Sama macam ada pondok lebih kurang tu je, hari-hari ada kelas. Cuma sana pagi, tengah pagi, sudah subuh ada, duha ada, pukul 10 nanti ada, lepas zuhur ada, antara zuhur dengan asar ada, lepas asar ada. Tu lain lah, pondok memang Tapi nak cakap kuliah maghrib tu memang ada, kuliah subuh memang ada. Nampak? Macam surau kita lah, macam maghrib ada. Jadi bila orang yang masuk di dalam ni, tempat mambaul ilmi ni yang kita nak cakap ni, tempat keluarnya segala ilmu, persoalan kita, sikap kita ni, bila kita keluar daripada masjid, duduk kedai kopi, agak-agak kita cerita balik tak apa yang kita ngaji kat surau, kat kawan-kawan? Cerita balik tak? Contohlah kita cerita dalam ni, cerita pasal bab sedekah ke, cerita bab ikhlas ke, cerita pasal bab tu ke. Ada tak kita duduk kat semayang, dekat kat kedai kopi nanti, dek, ni duduk sini jap, nak cerita sikit ni. Apa dia? Tadi belajar kat surau, kita belajar bab ni bagian. Ada ke tak ada? Rasa-rasalah kalau kita duduk kedai kopi kan, sedangkan itu fungsi daripada surau, fungsi daripada masjid tu yang Rasulullah buat yang itulah tu. Sebab tu boleh tersebar. Faham tak ni? Sebab itu Islam boleh tersebar. Itu tujuan dia. Sebab kita bukan sampai ke orang yang non-Muslim, kita simpan, kita cerita pada sesama agama, orang agama kita sendiri. Sebelum hantar anak sekolah, tadi abah belajar kat surau kan, belajar bab ni. Ada tak? Tak ada. Buka masa Hindustan, Bollywood. Buka masa Hindustan, Bollywood, Playwood, Tiger Wood, habis semua keluar. Nampak? Tu masalah tu. Bila masuk dalam kereta, buka K-pop, buka dandul, habis Zumba lah, apalah, semua keluar. Buka DK Barat, habis tu. Itu yang anak belajar tu. Sedangkan mana ni mambaul ilmi ni, Rasulullah hijrah ni, tempat ni. Surau ni ibarat bahkan masjid, tempat ilmu ni. Bila keluar daripada surau, mana kita pergi?
Apakah kita masih ingat lagi apa yang kita belajar? Kita sampaikan ke anak isteri kita. Siapa yang datang sini tak bawa isteri? Ha? Ramai tak yang datang tak bawa bini kat sini? Orang perempuan ramai ni, rasa ramai yang datang dengan suami dia. Ke tak datang dengan suami? Ha? Kan? Datang dengan suami masing-masing. Yang angguk tu Alhamdulillah suami dia dekat sini. Lepas tanggungjawab. Contoh kata, kita yang tak bawa isteri kita datang, bawa balik rumah ada tak kita cerita balik kat isteri kita? Yang duduk dengan abang ya, duduk sini atas kursi, ambil buku, ambil catat, abang nak ajar hang. Weh, baru belajar kat surau ni tadi ni. Ada tak? Tak ada dah. Bila tak ada balik rumah abang, kain ke atas tak lipat. Tu yang ada. Hak muda-muda lah, macam saya kena lah. Hak tua-tua ni tak ada dah. Nampak? Ada tak kita balik tu bawa pada anak-anak kita? Padahal bukan lama pun belajar kat surau tadi baru. Ha, takkanlah lupa dah. Nah, sebab itu kita katakan, bila sebut hijrah, apakah kita dah hijrah ke belum buat benda ni? Benda yang Nabi buat, benda yang penting sekali, iaitu apabila Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah bina satu tempat kompleks untuk mengembangkan ilmu. Duduk dalam tu segala orang sahabat, sehingga kan ada sahabat-sahabat yang Rasulullah ajar mereka beramal di dalam masjid, sehingga kan apa yang mereka beramal menjadi kebanggaan Nabi ada. Sebab itu dalam satu hadis riwayat nak cerita ni apa yang diorang buat dekat masjid ni. Satu hari Rasulullah SAW keluar daripada rumah Nabi, sebab rumah Nabi kan dekat dalam Masjid Nabawi tu juga. Bila Nabi keluar ni, keluar dalam keadaan bergegas. Maksudnya bukan keluar biasa. Nabi keluar ni macam ada terburu-buru. Tengok dari segi zahir tu lah. Rasulullah keluar rasa pergi tengok kiri kanan, tengok Rasulullah, tengok kat sebelah tiang, tengok mana diorang ni puan ni. Kan? Tengok-tengok, ada dekat depan Masjid Nabawi tu. Mereka yang duduk dalam lingkungan halaqah. Mereka sahabat-sahabat yang duduk di dalam satu halaqah, yang mana mereka itu duduk semata-mata zikrullah, semata-mata berzikir. Semata-mata berzikir. Bilalah sahabat duduk dalam keadaan berzikir, duduk berkumpulan ni, cerita ni, apa amalan yang dekat surau yang nak kena buat ni. Nak? Bukan surau ni nanti nak panggil, nak minta bantuan. Tak, nak sampaikan bantuan, baru nak datang surau. Nanti dulu. Sepatutnya orang yang datang, kalau surau ada buat sumbangan, panggil dia orang janji datang surau. Betul? Nampak? Kalau awak non-Muslim boleh kira kau ni dah Islam. Tak, bila tanya susah, datang jumpa pengurusi. Pengurusi saya susah, pengurusi tak ada duit. Ingat surau tapi keluar jugalah duit kan, bagilah juga sumbangan, tolonglah dia. Sepatutnya janji, buat surat perjanjian. Saya boleh tolong awak, tapi awak kena tolong agama awak. Nak tolong macam mana? Tolong datang surau. Berat tak berat? Agreement tu. Agreement tu berat ke tak berat? Ke kalau agreement tu kalau tak datang, kau patutnya tak payah agreement pun kau kena datang surau. Tak payah agreement pun. Tapi oleh kerana susah sangat nak nampak surau ni, padahal surau ni dah betul-betul tepi jalan tu kan. Agaknya depan ni kena buat sepandu letak belon yang besar di atas tu kan. Surau kat sini senang cerita. Orang sekarang ni, orang taman tak nampak surau tu, yang susah nak jumpa surau tu. Lain kali buat agreement, nak ambil daging korban, agreement dulu, faham? Nak ambil daging korban, itu korban berapa ekor sini? 3 ekor. Dan tahun depan buat 13. Faham? Buat agreement, siapa nak ambil daging korban tahun ni, sekurang-kurangnya datang surau mengaji. Faham? Buat daurah. Saya ingat dulu satu surau dekat Belah Selangor, dia buat macam tu. Dia buat macam tu. Nak siapa yang nak ambil daging korban tahun ni lebih daripada sekilo, dia bagi macam imbuhan lah, lebih daripada sekilo. Tak tahu lah sekilo setengah ke sekilo 100 gram ke, Allah Allah, segala lebih daripada sekilo. Dia tak cakap berapa kilo pun. Nah, dia kata agreement dia start daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah kamu kena datang ke masjid. Kamu kena datang ke masjid. Ni kat Selangor buat ni masjid ni. Nak kamu kena datang ke masjid. Okey, orang pun semua setakat datang masjid. Waktu tentulah bagi kuliah masa yang lapang kan, daripada maghrib sampai isyak. Itu saja waktu dia. Nanti kami akan ambil kedatangan tu, orang tu dia ada kedatangan tu.
Dan bila orang dapat semua kupon warna hijau, akaunnya kupon warna gold. Ini tanda VVIP, orang yang dah datang, dah sign ni. Tapi antara 1 sampai 9 tu memang dia ajar betul-betul lah. Bukan dia hajau, dia ajar. Kena faham tu. Bukan dia ajar kalau dia maki hamun lah orang tu. Oh, kau mentang-mentang nak bagi korban lebih dan dah juga datang. Tak. Dia ajar betul-betul macam mana ikhlas, macam mana ni berzikir apa semua. Akhirnya lepas daripada impact dia apa? Lepas daripada korban yang datang tu semua datang lagi tu. Faham? Dia rasa seronok, baru dia orang seronok rasa dengan masjid. Baru dia orang seronok rasa dengan surau. Faham? Dia kata, ya Allah, kata kalau tak kerana daging korban jahil kami. Tu dia kata. Kalau tak kerana daging korban, lah daging korban sana susah. Kerana walaupun penduduk lembu dia sekali korban 15 ekor, 17 ekor, kan? Tapi penduduk dia kira lah berapa ramai, Selangor kot dekat Rombak. Idea tu boleh tahan juga tu, boleh buat. Tapi dah habis dah, baru lepas. Nampak? Jadi tarik orang, bawa hijrah, bawa orang dakwah. Jadi Nabi balik pada cerita tadi. Jadi antara amalan yang Rasulullah tengok, bila Rasulullah keluar daripada masjid tu, dekat-dekat dengan pintu Masjid Nabawi tu, ada golongan sahabat yang duduk dalam lingkungan, maksudnya duduk dalam bulatan. Dia orang duduk dalam semua sebut yazkurullah, mereka sebut menyebut Allah, sedang berzikir kepada Allah, sedang menyebut-nyebut nama Allah. Nak zikir Allah ke subhanallah, ramai-ramai duduk, ramai-ramai. Lalu Rasulullah SAW bertanya, sebab Nabi tak pernah buat amalan ni. Ada kata tengok Nabi, benda sunnah, bukan hanya Nabi buat. Faham? Nabi tak bukannya berkata Nabi tak buat benda tu bid'ah. Bukan makna Nabi ni bukan ahli zikir. Nabi ni memang daripada hujung rambut sampai hujung kaki semua zikrullah. Rasulullah tanya sahabat, kenapa kamu berkumpul? Rasulullah tanya, kenapa kamu berkumpul dalam halaqah ini? Lalu sahabat kata, kami berkumpul semata-mata kerana mengingati Allah. Kami kumpul duduk ramai-ramai ni, duduk tengok, ada try dah ni. Kalau duduk seorang-seorang ni, duduk subhanallah, subhanallah dah sekali, loh, senyap. Duduk seorang-seorang. Tak, tambah lagi kalau buat tasbih ke duduk kat tiang, lagi cepat tertidur. Nak tak ada, macam mana kita duduk ramai-ramai. Waktu kita orang Melayu ada istilah tahlil tu kan. La ilaha illallah kan. Orang perempuan yang kalau kat dapur, kalau buat tahlil kat rumah, orang perempuan dapur kena main peranan. Kalau dah tengok orang zikir dekat depan orang tamu tu dah slow sikit, buat-buat sikit jatuh-jatuh periuk, buat laga-laga sikit, sudu-sudu pinggan tu ketang orang. Ada lauk. La ilaha illallah. Kena pula waktu tengok orang semua dah lemah, waktu tu lah paling mujarab goreng ikan perkasam tau. Faham? Waktu tu semua colek mata, woi ada hari ni. Ingatkan air kosong Faham? Contoh. Jadi bila Rasulullah kalau Rasul tanya, dia kata kami tidak berkumpul melainkan hanya semata-mata kerana mengingati Allah. Rasulullah kata, benarkah? Rasulullah tanya, nak double confident, nak double confirm kan? Betulkah kamu berkumpul duduk dalam bulatan ini semata-mata untuk ingat Allah? Sahabat kata, benar ya Rasulullah. Kami berkumpul sini tak ada kami duduk bersembang, kami tak ada duduk berbual, kami tak ada, bahkan kami berkumpul ramai-ramai ini semata-mata untuk ingat Allah. Maka Rasulullah kata, fa innallaha yubahi bikum 'alal malaikati. Allah Ta'ala banggakan kamu di atas malaikat-malaikat Allah yang di langit. Faham tak maksud dia? Allah Ta'ala khabar kat malaikat, kau tengok hamba ku tu. Aku bangga betul dengan dia nak banding dengan korang. Nak banding dengan malaikat, Allah Ta'ala lebih bangga tengok manusia yang buat. Nampak? Rasul larang? Tak larang, Rasul buat. Siapa kata Rasul tak buat? Itu tanda berzikir dalam kumpulan itu boleh. Apa masalah Bahkan bukan sekadar berzikir, bahkan Allah Ta'ala fa innallaha yubahi bikumul malaikatus samawiyah. Allah Ta'ala bangga dengan kamu. Allah Ta'ala membangga-banggakan kamu. Bahasa kita kan, up kamu ni di kalangan para malaikat. Allah Ta'ala sebut tinggikan mata ni. Dia tuan Allah Ta'ala cerita kat malaikat. Tengok ni. Nampak? Ini amalan-amalan yang ada di surau. Sebab tu bila bawa orang datang ke surau, buatlah satu majlis zikir ke, majlis maulid ke, supaya orang boleh tarik. Kita buat majlis maulid, kita dah Muharram, tak lama lagi akan masuk Rabiul
Rabiul Awal. Buat majlis maulid, tujuan dia apa? Tujuan dia nak tarik orang supaya cintakan Nabi. Nampak? Sebab tu ada orang tanya. Dulu saya mengajar dekat Masjid Bandar Baru Senawang. Ada orang tanya, Ustaz, kan, apa kita nak buat kepada orang-orang yang menghina Islam secara terang-terangan? Sekarang kan ada kan, kata itulah, kata ni benda yang tak terpatut dikatakan kepada Nabi SAW. Benda yang tak dipatut dikatakan pada Allah, tak dipatutkan pada ni, kan. Saya kata, orang tu tanya, boleh tak kita nak pukul dia? Boleh tak kita nak ni? Saya kata, kalau ada orang yang berani menghina Islam, itu tanda Islam tak dikenal oleh orang Islam sendiri. Sekarang ni, sekarang ni orang Islam dah tak kenal agama sendiri. Satu. Yang kedua, dia tanya, apakah patut kerajaan kita buat? Ambil tindakan, pukul orang ni, belasah, masuk penjara? Tak, itu bukan. Kerajaan kita kena perkenalkan Islam itu pada masyarakat. Tahan lagi. Tu macam orang buat cerita mak kilau tu perkenalkan tu, mukadimah baru tu. Faham? Itu pun dah ada yang bising, yang kata khurafat lah, yang kata itulah mandi air embun waktu pagi tu, itu benda khurafat. Apa khurafatnya? Kita belajar daripada kocik setengah daripada air mutlak ialah air embun, betul tak? Kan? Khurafat dan bondonya kena mandi air embun, kan? Kena mandi air tai ke mandi longkang pun lah sampah khurafat betul tak? Dah nak tanya ni betul ke tak betul? Lain dah kalau pagi-pagi dia main air, mandi air kopi ke, mandi air teh ais ke. Ni kalau nak tenaga batin kuat lah, mandi teh ais. Orang dulu-dulu mandi air embun sebab air embun ni memang betul-betul kuat. Nampak? Orang dulu-dulu kan dia jaga kan. Tak je lah macam-macam orang mak kita dulu buat air embun ni, semua orang tahu. Kita ingat kecil-kecil arwah ayah simpan air embun tu, kan. Setiap kali kalau nak sakit, ambil air tu sapu kat muka, sehat. Nampak? Kita tak pernah tengok dah khurafat pula begini. Masalah nama sekarang. Nampak? Jadi bilalah Masjid Nabawi tadi itu dijadikan center untuk manba'ul ilm, tempat terbitnya segala ilmu, terbitnya segala amalan zikir, amalan selawat, amalan berdakwah, amalan bermuzakarah. Sehingga kan di dalam masjid itu ada satu tempat yang bernama Majalis Ahlu Sufah. Kan? Kat Masjid Nabawi, kalau kita Masjid Nabawi ada satu, dalam masjid tu dia macam satu stage tinggi sikit daripada orang biasa. Biasa tengok tak? Kan? Itu orang panggil Majalis Ahlu Sufah. Ahlu Sufah ni siapa dia? Golongan-golongan sahabat yang Rasulullah lantik untuk berbahas berkenaan dengan ilmu agama saja tau. Siapa yang kat dulu Ahlu Sufah? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Yang duduk kat atas tu Abu Hurairah, Sayyidina Anas bin Malik, Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai Siti Aisyah rumah dia dekat kat situ. Ini Majalis Ahlu Sufah. Orang-orang perawi ulama'-ulama' di kalangan para sahabat. Bahkan setengah kata mereka adalah mujtahid di kalangan sahabat. Setelah Rasulullah wafat, mereka ni yang dijadi tempat rujukan utama bahagian ilmu, bahagian agama. Walaupun khalifah ada, khalifah ada, Sayyidina Umar ada, Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Osman ada, tapi mereka ni jadi tempat rujukan. Nampak? Mereka ni jadi tempat rujukan ahli ilmu ni. Ada tak? Ada. Sebab tu kita katakan masjid ni, surau ni dijadikan itu. Itu hijrah yang Nabi buat. Sehinggalah ketika Nabi wafat pun masih lagi digunakan Majalis Ahlu Sufah ini untuk orang baca hadis. Baca hadis Nabi kat atas tu. Orang baca hadis Nabi. Kita sama juga. Bila duduk di dalam majlis, duduk dalam surau, pertama sekali apa yang kita dapat daripada sini, sebarkan. Mana jam? Jangan sorok macam tu. Mana pukul berapa lagi? 9. Oh, 21.6. Yang kan dia pakai tali 20-21. Kita tak kaji tengok tu. Jangan buat pakai tali tu ambil nombor ke. Risau juga, terasa-rasa macam dah lama sangat dekat sini. Tak jumpa-jumpa ni berjalan-jalan, tengok juga jamnya. Jangan macam tu, letak jam kat tiang tu. Tak susah sikit. Lagi kan kita habis lambat, orang marah kita. Kita tak nampak. Sebab itu bila sebut hijrah pertama sekali,
Bila sebut perkataan hijrah akhir sekali lah. Okay, penutup dia ni. Bila sebut perkataan hijrah, ingat apa yang Rasulullah SAW buat semasa hijrah. Banyak benda yang Nabi buat. Banyak lagi benda yang Nabi buat. Hijrah, Rasulullah menentang segala penyakit di Madinah. Sebab orang Madinah pada ketika itu terlalu akrab dengan orang Yahudi dalam nak mengambil ubat. Orang Yahudi ni bila dia datang Madinah, orang Yahudi ni orang pendatang. Tak, waktu zaman setelah daripada Nabi Isa diangkat ke langit, negara Palestin itu diserang oleh orang-orang Yahudi dekat belah-belah Rom. Yahudi Rom ni serang. Maka orang-orang Yahudi yang di Palestin itu, Bani Israel, orang Yahudi lah yang daripada Bani Israel tadi itu, yang dekat Palestin tu, mereka lari. Dalam tempat-tempat dia orang lari, ada yang balik kepada Faddam Aram, ada yang naik kepada Rom balik, ada yang pergi ke Mesir. Antara tempat-tempat yang mereka pilih untuk pindah ialah di satu tempat yang bernama At-Taibah. Sebab orang Yahudi dia baca dalam Taurat, dia baca dalam Injil, dia kata Nabi akhir zaman dia akan hijrah ke satu tempat bernama Taibah. Taibah ni Madinah. Madinah, ya Taibah tu. Ya Taibah tu makna Madinah. Lepas tu diorang 500 tahun sebelum Nabi dilahirkan, diorang dah sampai dekat kota Madinah. Ni nak cakap orang Yahudi perangai. Satu. Yang kedua, orang Yahudi dia datang ke kota Madinah, apa tujuan dia? Tujuan dia bukan semata-mata tujuan dia bukanlah nak beriman dengan Nabi. Tujuan dia ialah sebab nak mengolok-olokkan Nabi, sebab nak mengejek Nabi, sebab mereka dah kenal Nabi. Orang Yahudi ni lebih kenal Rasulullah SAW dari segi batang zahir dia, dari segi siapakah ciri-ciri seorang Nabi ini, ajaran dia semua orang Yahudi tahu. Tapi sifat orang Yahudi apa dia? Iaitu Israel. Israel ada dua makna. Israel yang kita terjemah di dalam bahasa Ibrani itu ialah dengan makna Abdullah. Israel tu asal maknanya Abdullah, maknanya hamba-hamba Allah. Sebab itu Nabi Yaqub digelar sebagai Israel, maknanya orang yang menjadi hamba Allah. Tapi diterjemah pula oleh Yahudi-Yahudi yang ahli-ahli Kabalah, Israel dengan makna orang mereka yang mengalahkan Tuhan. Ni Israel ni, dalam bahasa ni dia orang terjemah. Sebab apa? Dia orang kata pada ketika tu satu hari Tuhan Yahweh ni rujuk pada Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala ni dia turun menyerupai manusia. Ni cerita yang katakan Yahudi Israel dengan makna orang yang mengalahkan Tuhan. Jadi Allah Ta'ala ni turun menyerupai orang, menyerupai manusia, dan ajak Nabi Yaqub ini bergusti, smackdown. Faham? Royal Rumble apa? WrestleMania ni. Faham? Tak pula ya. Nah, ini lawan pertandingan final ni, Undertaker dengan Brock Lesnar ni, contohlah kata. Bila lawanlah dua orang ni, Nabi Yaqub dengan Allah ni berlawan, entah macam mana Nabi Yaqub buat, dia angkat, dia smackdown, dia bagi rock bottom dekat Tuhan tu, terkelewat kaki Tuhan tu. Faham? Tuhan tu bangun daripada tempat duduk dia, jadi tempang Tuhan tu sebab kena hentam dengan Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub kan gagah orang dia. Jadi bila kata itu, ini bukan yang betul Ini fahaman Yahudi Zionis ni. Faham? Kita nak kaitkan fahaman Zionis ni, saya memang nak kaitkan dengan masalah hijrah ni. Memang nak kena balun orang zaman sekarang ni. Yahudi Zionis ni, bila lah Yahudi cerita kata Nabi Yaqub ni bila Tuhan ni tempang, maka Allah Ta'ala kata pada Nabi Yaqub, wahai Yaqub, engkau bukan lagi dinamakan Yaqub mulai hari ini, tapi engkau dinamakan sebagai Israel. Apa makna Israel? Orang yang telah mengalahkan Tuhan. Sebab Tuhan dia dah pernah kalah dengan Nabi Yaqub alaihi salam. Dan Nabi Yaqub ini dikatakan Abu Israel. Ayah kepada segala Bani Israel ni berdatang daripada Nabi Yaqub lah. Start daripada Nabi Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yunus, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa. Semua Nabi ni kebanyakannya di kalangan Bani Israel. Sebab itu Bani Israel ni satu Bani yang paling banyak dihantarkan para Nabi. Bukan sikit-sikit tu.
Nabi Sulaiman hantar ke Bani Israel, Nabi Musa ke Bani Israel, Nabi Harun Bani Israel, Nabi Yahya Bani Israel. Bahkan ada sebahagian daripada Nabi yang mereka bunuh. Tengok dalam Quran tu. Wa yaqtuluna anbiya Allah bighairi haq. Allah Ta'ala berapa kali sebut dalam Quran. Perangai Bani Israel ni apa dia? Nak suruh Tuhan dengar cakap dia, bukan dia dengar cakap Tuhan. Sebab itulah kepala Nabi Yahya AS dipancung. Oleh kerana apa? Nabi Yahya halang perkahwinan antara raja dengan anak dia. Nabi Yahya halang. Raja ni, perempuan ni nak kahwin dengan ayah dia, nak kahwin dengan pakcik dia. Wallah, saya tak ingat tu. Yang apa tu, Allah maksud, apa nama raja dia tu? Apa nama raja tu? Yang perempuan tu Raja Antipas. Seorang tu Antipas, seorang lagi apa tak ingat. Bukan Antipatipas tu. Dia nama dia Antipas, tak ingat apa nama. Dia ni nak kahwin dengan ayah sendiri, dengan pakcik sendiri. Bila nak kahwin ni tengok perangai Yahudi ni. Bila nak kahwin, maka dalam syariat Nabi Isa, Nabi Yahya AS, Nabi Zakaria AS, bapa tak boleh kahwin dengan anak sendiri. Oleh kerana tak boleh, maka raja ni tadi panggil Nabi Yahya AS. Panggil Nabi Yahya AS supaya tolong minta Tuhan. Kau tolong minta Tuhan. Ni perangai orang Bani Israel ni. Minta Tuhan, okeylah, tak apalah. Untuk manusia yang lain, jangan bagi kahwin adik-beradik, ayah dengan anak. Tapi untuk saya tolong boleh. Nampak tak tu? Dia nak suruh dia nak dengar cakap Tuhan, atau dia nak suruh Tuhan dengar cakap dia? Perangai orang Yahudi ni. Zaman ni semua pengikut Nabi Yahya belaka ni. Bukannya orang lain. Dia orang hormat Nabi, tapi dia orang nak Allah Tuhan kena dengar cakap dia. Dia kata orang lain tak apalah, orang lain kita halanglah mereka kahwin ayah dengan anak, pak saudara dengan anak saudara, kita jangan bagi kahwin. Tapi untuk saya tolong bagi excuse sikit. So cakap kat Tuhan macam tu. Nabi Yahya kata tak boleh. Ini dah syariat. Allah Ta'ala dah tetapkan hukum macam ni, memang tak boleh. Apa tak boleh? Tak boleh apa jadi kat raja tadi tu? Geram akhirnya upah orang supaya sembelih Nabi Yahya AS. Kat mana Nabi Yahya kena sembelih? Sebelah ayah dia sendiri. Ketika sedang sembahyang, kena pantung tengah-tengah sujud tu. Ni orang Bani Israel. Sebab apa? Sebab anak dia kata perkahwinan kita ini tidak boleh dilangsungkan kerana ada satu halangan. Ibarat satu sungai yang terhalang dengan satu sebatang kayu. Kalau kita nak teruskan air ini, mesti kena ni bahasa dia ni. Kepala Nabi Yahya tu ibarat kayu yang menghalang. Nak tak nak kena bunuh Nabi Yahya, baru kita boleh kahwin. Ni perangai Yahudi. Ideologi orang Yahudi sekarang ni, benda ni dah ada ke belum dalam masyarakat Islam? Ada. Kita berdoa kalau Allah Ta'ala minta Tuhan paksa, Tuhan suruh bagi. Betul tak? Kita berdoa minta seolah-olah Tuhan kena bagi. Kalau tak bagi, susahlah hidup saya. Faham? Biasa tak ada sifat-sifat macam ni. Kalau Tuhan tak bantu, dia kata macam mana lah. Tapi dalam hati kita agak-agak lepas tu nak berdoa lagi ke tak nak? Sempat surrender. Orang kata bahasa anak muda kata cepat koyak. Faham? Kita ni. Sebab apa? Kita jenis perangai kita, kalau kita minta Tuhan, Tuhan kena bagi. Ini konsep kita ni. Konsep perangai ni sama dengan perangai orang Yahudi. Nampak? Tuhan kena dengar cakap hamba dia. Ini perangai orang Yahudi ni. Nampak? Mereka bunuh Nabi. Mereka ada yang Nabi dibunuh, ada yang Nabi dihalau, ada yang Nabi yang diseksa. Nabi Zakaria AS masuk dalam kan, kena belah tu kan. Belah pokok tu, terbelah kepala habis, belah dua tu. Nak cakap punyalah dahsyat orang Yahudi ni. Depa datang jumpa Rasulullah SAW sebab membawa agenda apa dia? Kami datang untuk melawan lawan Tuhan. Kami datang untuk lawan Allah. Kami cabar Allah. Kami bunuh Nabi. Tengok, ada tak Tuhan hantarkan malaikat ke, hantarkan macam buruk ababil? Ada tak? Tak ada pun. Ni, perangai Yahudi sekarang ni. Dia ajar kita macam tu.
Dia ajar anak kita macam tu, Kak. Dia ajar anak kita macam tu, abang. Kamu lawan Tuhan terang-terang. Jangan nak lawan bersembunyi dah. Kalau nak buka aurat, bukan buka je terang-terang. Peduli orang nak kata apa. Tak ada kena kata buka aurat ni kena sama peti ke, tiba-tiba muflis ke, tak ada. Nampak? Tak semayang, tinggal je. Tak payah semayang pun tak apa. Mana ada, elok je. No, saya tak semayang dah 10 tahun. Bisnes saya makin maju. Ada. Perangai dia orang jenis perangai tu ada tak? Ni ideologi sekarang ni. Orang Islam memperjuangkan ideologi Yahudi. Memperjuangkan ideologi Bani Israel. Apa dia? Kami melawan Tuhan. Sebab apa? Kan dia kata Israel itu kan kamu orang yang pernah mengalahkan Tuhan. Sebab itu orang Yahudi ni perangai dia pergi bom Palestin, dia bom tu sebab apa? Bukan saja bom tu. Nampak? Kalau betul-betul dia orang nak jajah dekat Gaza tu kan. Kalau betul-betul lah, agak-agak makan masa lama ke sekejap. Gaza tu kan dah kecil je kan. Daripada besar Palestin kan dia kecil, agak-agak berapa lama. Agak-agak kalau dia nak betul-betul dia nak jajah semua tu, tak sampai seminggu habis. Betul tak? Tapi kenapa dia permain-mainkan? Seolah-olah jadi satu permainan. Ada masa tu kita bom. Atau Palestin cari bantuan naik balik. Bom. Macam satu permainan. Sebab apa? Mereka bukannya nakkan Gaza tu. Dia pun nak tengok Tuhan Islam ni lawan tak dia. Nampak? Tuhan Islam ni berani tak lawan dia tu, tak lawan pun bom lagi sekali, bom lagi sekali, bom. Oh, hari ni datang kena bencana pula, datang obo-obo. Alah, setakat obo-obo kita orang ambil pukat banyak-banyak, sawuk, habis, settle masalah. Ada dia orang kata ni balik pada Tuhan? Tak ada pun. Nampak? Inilah ideologi yang oleh kerana apabila masjid dan surau tak memberi peranan macam yang kita cakap tadi, maka anak kita sebenarnya sedang didakwah oleh orang-orang luar. Faham tak ni? Orang-orang muda didakwah, orang-orang masyarakat didakwah oleh agenda mana? Agenda mana? Yahudi tu orang mari jajah. Sebab itu bila dah dijajah anak-anak dara, tengok anak dara dah berjoget-joget dalam telefon, betul tak? Dia tahu tak benda tu haram? Tahu ke tak tahu? Ke memang tak pernah tahu? Tahu tak benda tu berdosa? Tahu tak dosa tu membawa masuk neraka? Kenapa buat? Sebab nak lawan Tuhan. Ini jawapan dia. Nampak? Sebab kamu dah tak percaya sangat Tuhan dah. Kamu sibuk sangat dengan awak punya K-pop ni dengan artis Inggerisnya apa semua, oleh dah sibuk ke sana tu. Nak bila masa nak ngaji agamanya, masuklah kat surah-surah lama makcik-makcik jumpa kat dalam ni. Rasa teruk masuk dalam masjid ni. Nampak? Sebab apa? Otak mereka dah dijajah oleh orang-orang Yahudi. Otak mereka dah dijajah oleh orang-orang kafir. Ya, orang kafir ni agak-agak dia orang bila buat satu benda agak-agak sebab mereka nak Islam tu bangkit ke atau Islam tu hancur. Sebab itu bila akhir zaman Terror Hazel ni dia pernah dulu minta Sultan Abdul Hamid, cerita pasal Sultan Abdul Hamid kan. Terror Hazel ni orang Yahudi. Dia cakap dekat Sultan Abdul Hamid, aku yakin daripada tarikh yang dia cakap, dia kata lagi 30 tahun setelah daripada aku berjumpa dengan kau, Sultan Abdul Hamid ni, orang yang akan memperjuangkan Yahudi adalah orang Islam. Sultan Abdul Hamid ni yang pegang kerajaan Osmaniyah. Osmaniyah ni bukan kerajaan yang lemah, kuat. Tapi Terror Hazel boleh cakap dekat Sultan Abdul Hamid, aku yakin 30 tahun lagi kan, orang yang akan mempertahankan Yahudi adalah orang Islam. Tahu? Sekarang ni ya ke tak? Kebanyakan ni yang menjadi berjoget-joget dekat bersumpah, yang jalan peluk lelaki perempuan apa semua tu, orang Cina ke orang mana? Banyak orang Melayu gitu. Betul tak? Yang mempertahankan. Tak ada siapa pun nak tegur. Tapi kena ingat, dia orang jaga orang masjid. Dia jaga orang masjid. Orang Yahudi ni dia jaga-jaga orang masjid. Kalau dulu gitu kan, orang kampung dulu, saya ingat dekat kampung pak mentua saya, kampung Sungai Cincin, seorang tak pakai tudung, satu kampung kejar tau. Baling kayu, kurung dulu.
Punya marah ni orang tak pakai tudung ni. Dulu kat surau, kat tempat saya belajar, tempat mak mentua saya dulu macam tu. Sama Syekh Muhammad Nur dulu. Orang tak pakai tudung, tangkap masuk penjara. Orang kampung tak sembahyang jemaah kena tangkap masuk penjara tau. Jangan main-main. Tangkap masuk dalam lubang kubur tu, lubang lahat dekat belakang masjid tu, masjid Sungai Cincin tu. Tu cerita dia ni. Zaman tu. Zaman lah ni. Kan? Zaman tu siapa buka tudung memang kena marah. Zaman dah ni orang buka tudung pakai mendedah aurat, tak ada siapa pun nak tegur. Faham? Macam mana dia nak kalahkan orang masjid ni pula? Datangkan satu agenda supaya orang masjid ni tak tegur orang tu. Buat satu benda, cari satu idea, satu jalan yang orang masjid ni tak tegur orang yang apa? Yang tak pakai tudung, orang perempuan orang yang free hair, orang yang tak sembahyang ni. Dia buat satu benda menyebabkan kita tak ambil peduli. Apa dia? Bawalah isu-isu yang mengelirukan dalam agama. Ni agenda semua ni. Faham? Menyebabkan bila kita dah keliru dalam agama, kejap kita nak buat maulid dah ni kata bid'ah, pula ni kata berdosa, masuk dengan aku pupa. Kita pun sibuk lah lawan ni. Lawan ni ajaran ni. Akhirnya yang kat luar tu terabai ke ataupun terdidik? Yang dekat luar tu. Kita dah sibuk ni perempuan bercakap. Orang Negeri Sembilan kata apa? Bercakap kan. Dia bercakap sama sendiri ni. Kokak. Yang dekat luar tu semua diam. Betul tak? Kita diam, mereka pun diam. Tak ada pula nak kata tegur. Orang perempuan yang tak pakai tudung kat luar tu ni jaga-jaga sikit neraka Allah, tak ada pun. Diam je. Faham? Bahkan ustaz yang tegur tu pula yang dicah kata. Ustaz yang tegur perempuan tu pula, dah ada pula orang lain pula hentam. Nah, sekarang ni dah macam-macam pula kata kalau kita nak tukar mazhab pun boleh, kalau kita nak keluar daripada mazhab pun boleh. Kalau kita nak dye ni keluar hari-hari kan, nak dye, kita nak colour rambut, boleh tak? Boleh. Ni keluar apa ni? Bukan ada orang berbual. Siapa nak lawan tak ada. Faham? Ni semua agenda mereka ni. Nampak? Sebab itu kata para ulama, kenapakah manusia ini dijajah oleh orang-orang, pemikiran mereka dijajah? Kerana kita tak bawa mereka untuk, kita tak pernah menjajah afkarihim, kita tak pernah menjajah fikiran mereka dengan orang-orang yang soleh. Maksudnya apa? Kita tak pernah kenalkan pun mereka dengan orang yang soleh. Tak pernah. Pernah tak kita sebagai mak ayah cerita dekat anak kita siapakah yang dikatakan Al-Imam Al-Ghazali? Pernah tak cerita kat anak kita? Pernah tak? Siapakah yang dikatakan Syekh Sa'id Linggi, mantan mufti Negeri Sembilan dulu ni? Siapa pernah cerita kat anak-anak dia? Kat isteri-isteri dia? Berani sangat nikah ramai. Pernah cerita? Pernah tak kita perkenalkan mereka, para orang-orang solehin pada anak kita, amalan-amalan mereka, akhlak mereka? Pernah tak kita perkenalkan? Pernah tak kita baca manaqib kehidupan? Oh, hari ni kita baca manaqib Imam Ahmad bin Hanbal. Hari ni kita baca manaqib cerita pasal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hari ni kita baca manaqib tentang Syekh Tok Kupalo. Hari ni cerita pasal Mat Kilau. Hari ni tak kira lah apa-apa pun kan. Tak? Pernah tak kita cerita explanation benda ni ke anak-anak kita? Tak pernah. Bila tak pernah, mereka tak kenal ulama'. Jangan marah dia orang, marah diri sendiri. Mereka jadi jahil sebab kita tak pernah explain pun kat orang benda-benda ni. Sibuk sangat dengan kerja, akhirnya anak-anak cari maklumat sendiri, masuk dalam YouTube. Siapa yang dia jumpa? Agak-agak dah masuk YouTube, dah masuk Facebook, dah masuk TikTok, dah masuk Ome, dah masuk, apa yang dia jumpa kat dalam tu? Itulah yang dia orang ikut. Itulah yang dia ikut. Nak cakap apa lagi? Ustaz, masalah sayur pun tak tahu Ustaz. Nampak? Sebab tu kalau saya pergi ke Tarim, saya pergi di Yaman, di Hadramaut, masya-Allah. Kan kota yang orang-orang golongan ni kata kota yang penuh dengan syirik kan. Hantar dia lah, dia nak kata apa, kata pi lah. Saya tanya budak-budak kecil di Yaman sana tu, saya bawa seorang budak kecil. Seorang budak kecil sekitar umur lebih kurang dalam 7 ke 8 tahun macam tu lah.
Saya bawa dia, saya pergi satu makbarah, satu tanah perkuburan Zambal. Zambal ni maknanya ramai di kalangan para habaib, para awliya illah, orang-orang solihin dekat dalam tu. Dekat dalam makbarah Zambal tu hampir beribu-ribu banyak kubur. Nak cakap budak kecil ni tahu ni makam ulama apa, ni ulama apa, ni nama apa, anak murid siapa, budak umur 8 tahun. Saya dengar menangis, tuan. Menangis kat kubur tu. Anak-anak kecil sana diajar mengenal ulama. Ini tok guru, ini ayah dan anak dia. Cerita dia secara ringkas dia macam ni. Tapi cakap Arab lah. Bawa dia pula. Ini anak murid dia ada 17 orang. Seorang dekat sini, seorang dekat sana, seorang ni. Kita biasa dengar tu tok guru yang cerita. Dekat Yaman budak umur 8 tahun dia cerita. Nak cakap dia orang kenal sejarah nenek moyang dia orang. Dia orang kenal para ulama. Dia orang kenal orang solihin. Hari-hari duduk dengan orang solihin. Sebab itu otak mereka tak dijajah. Otak orang Yaman tak dijajah. Walaupun macam Anasir masuk bubung, masuk internet, dia orang orang-orang Yaman habaib doa. Sebab tu internet paling lambat dekat Yaman. Yaman internet lambat. Ya ilah ilallah, hari ni hantar barang, besok baru sampai mesej dia WhatsApp. Faham? Lepas tu yang ada kawan saya tu, dia hantar, ustaz tolong doakan saya ustaz. Waktu tu saya dah sampai kat Mesir dah. Sebab WhatsAppnya tak masuk. Internet tak ada. Sana internet dia kena beli sikit-sikit. Beli dalam 500 GB. Macam tu. Internet dia orang macam tu. Memang betul-betul terhad. Bila internet susah macam tu, kita dekat Malaysia susahnya internet. Tapi sebenarnya di sebalik itu, alhamdulillah otak mereka tak dijajah oleh dunia luar. Menyebabkan mereka kenal sesama awliya, kenal orang soleh, di mana rumah orang soleh, mana orang ni, dia orang semua kenal. Budak-budak kecil setakat pergi baca Quran tepi jalan sembahyang berjemaah tu biasa je kat Yaman tu. Nampak? Ni orang panggil contoh otak yang belum dijajah. Kita sekarang habis. Sebab apa? Kita tu ulama ni, jangankan kata ulama dunia, ulama Negeri Sembilan pun tak ingat. Nampak? Kan Syekh Abdullah Sijang, Tuan Guru Haji Ali Seliau, tunggu Syekh Ahmad, Syekh Murtadah tu, ulama-ulama besar, Tuan Tulis apa semua kan. Itu pun kadang-kadang tak ingat juga sejarah. Tak pernah pun bawa anak-anak kita pergi sana. Yang bawa anak-anak kita apa? Pergi tengok wayang, tengok cerita Ijin Ali, Upi Ipin, apa lagi. Nak pergi tengok juga konsert K-pop tu, konsert Korea itu, buka TV dua orang. Itu yang kita jalan, maknanya kita yang mengizinkan orang Yahudi jajah otak anak kita. Ni sekarang ni. Sebab itu kata bila sebut hijrah ni, hijrah dah. Ni dah tahun baru dah ni. Nampak? Hijrah lah. Kita suruh pemikiran, kita hijrahkan pemikiran anak-anak kita ni, bawa kepada yang ngaji agama balik. Supaya mereka kenal ulama, mereka kenal orang soleh. Walaupun mereka malas nak mengaji, tak apa. Sekurang-kurangnya mereka kenal orang yang soleh. Sekurang-kurang mereka kenal orang soleh, mereka kenal yang ni tok guru, yang ni ulama, ini orang soleh, ini orang alim, ini mufti kita. Sekurang-kurang yang tu. Nampak? Sekurang-kurangnya. Jangan sampai tak kenal tu koi. Imam masjid pun tak kenal, imam surau tak kenal, ustaz sebelah rumah pun tak tahu. Tu masalah tu. Nampak? Zaman sekarang jadi macam tu betul. Ini punca ni. Punca daripada akibat daripada pemikiran semua telah dijajah. Nampak? Orang dah hijrahkan otak kita, bawa ke tempat dia dulu. Sebelum kita ni dah terpinggir-pinggir dah. Boleh faham ni? InsyaAllah doa lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dan keluarga kita daripada segala perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada Allah, menjauhkan kita daripada Nabi, menjauhkan kita daripada ulama orang salih. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ta'alina futuhal arifin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa la taqina anfusina tarfata ayn ya rabbal alamin. Wa ta'alina futuhal anbiya'ika wa ulaika ibadika salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.